Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari bersama saya Ismail Adnan dan kita mulakan dengan perkembangan untuk tengah hari ini. Sabah benarkan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau. Baik, berita tengah hari dimulakan dengan situasi politik di Perak. Pesuruhjaya PAS Negeri Razman Zakaria berkata pihaknya membatalkan majlis menghadap Sultan Nazrin di Istana Kinta petang semalam atas arahan pucuk pimpinan parti. Selain PAS, Bersatu juga tidak menghadap Sultan Nazrin semalam. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Faisal Azumu menjelaskan pihaknya belum menerima titah secara rasmi untuk menghadap Paduka Seri Sultan Perak. Razman berkata PAS akan menghadap Sultan Nazrin apabila dititahkan secara rasmi berbuat demikian. Terdahulu Ahli Dewan Negara Perak Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini berkata Sultan Nazrin menitahkan wakil daripada Adun Bersatu dan PAS Negeri untuk menghadap baginda berhubung keadaan politik negeri. Keadaan ini tercetus selepas Menteri Besar terdahulu Ahmad Faisal Azumu yang juga Adun Cenderiang gagal mendapat sokongan dalam usul undi kepercayaan majoriti ahli pada persidangan Dewan Undangan Negeri Jumaat lalu. Setakat ini Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersama Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak Datuk Sa'arani Muhammad, pimpinan Pakatan Harapan iaitu Pengerusi DAP Perak Ngah Khaw Ming, Pengerusi Parti Keadilan Rakyat Perak Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak dan Pengerusi Parti Amanah Negara Perak Datuk Asmuni Awi serta Adun Titi Serong Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim telah menghadap Sultan Nazrin. Sementara itu, semua jenis aktiviti keagamaan di semua masjid dan surau di seluruh negeri Sabah dibenar diaktifkan semula tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ini termasuk di kawasan zon merah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Masidi Manjun dalam kenyataan medianya berkata, Kerajaan Negeri bersetuju dengan cadangan Mufti Sabah untuk membenarkan semula aktiviti di masjid dan surau. Kebenaran itu selaras kelonggaran yang diberi kerajaan dalam SOP baharu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bermula kemarin sehingga 20 Disember ini. Katanya bagi solat 5 waktu bilangan jemaah dibenarkan ialah 1/3 kapasiti Dewan Solat Utama di masjid dan juga di surau. Program seperti kuliah maghrib dibenar dalam tempoh tidak melebihi 1 jam, manakala kelas agama tidak melebihi 5 jam dengan bilangan peserta tidak melebihi 20 orang. Had umur kanak-kanak yang dibenarkan hadir ke masjid dan surau adalah 10 tahun ke atas. Dengan 4 kematian semalam, kes baharu mencatatkan 271 kes. Majlis Bandaraya Melaka bersejarah menyalurkan beberapa insentif tambahan kepada warga bandaraya itu dalam usaha membantu mereka yang terjejas susulan pandemik COVID-19. Datuk Bandarnya Datuk Zainal Abu berkata antaranya ialah pengurangan sewa 50% kepada semua penyewa gerai dan ruang niaga di bawah pentadbirannya bagi bulan Oktober hingga Disember. Ia melibatkan seramai 1,350 penyewa dengan anggaran pengurangan hasil sebanyak RM463,500 berbanding tahun sebelumnya. Jadi MMB telah putuskan kita memberi tambahan insentif berupa bantuan kepada warga bandaraya dalam konteks peniaga-peniaga yang ataupun penyewa gerai kita. Sebelum ni kita bagi 2 bulan exemption sewa. Kali ini kita lanjutkan untuk bulan Oktober, November dan Disember kita akan kenakan 50% sewa untuk 3 bulan. Jadi saya kira yang ini dapat juga kita bantu warga-warga bandaraya yang berniaga di premis dan menyewa daripada MMB. Selain itu, MBMB turut memberi pengecualian bayaran denda lewat untuk cukai taksiran bagi penggal kedua 2020. Manakala pengusaha beca diberi pengecualian caj pembaharuan lesen bagi tahun hadapan dan beliau melancarkan kempen MBMB perangi pemberi rasuah dan ikrar bebas rasuah.
Pematuhan majikan kepada Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 mampu mengurangkan beban keuangan pekerja. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan menegaskan penguatkuasaan lebih tegas Akta 446 tersebut memberi jaminan penyediaan tempat tinggal yang lebih selesa kepada warga kerja. Akta 446 adalah yang pertama untuk semua. Tak kira sama ada pekerja asing ataupun pekerja tempatan. Sebab kita lihat apabila kita sebut di Akta 446, ramai berpendapat ini adalah satu akta untuk membela nasib pekerja asing. Kebetulannya ini adalah satu akta untuk membela nasib warga kerja tanpa mengira sama ada tempatan ataupun pekerja asing. Yang kedua, dengan penguatkuasaan Akta 446, kita melahirkan suasana perumahan dan penginapan yang kondusif untuk semua lapisan masyarakat. Datuk Seri M. Saravanan ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Tambahnya lagi, penyediaan tempat tinggal juga mampu membantu menyerap beban keuangan pekerja terutama yang berhijrah dari pedalaman. Selain itu, tempat tinggal yang kondusif memastikan penjarakan fizikal bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Anda mungkin menghasilkan salah satu daripada komponen harta intelek ini. Namun, jangan biarkan ia diciplak. Daftar di MyPo sebelum terlambat. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama, kita terus menerajui. Baik, Dewan Rakyat hari ini diberitahu terdapat 2,742 rakyat Malaysia ditahan di luar negara atas pelbagai kesalahan. Paling tinggi melibatkan kesalahan kes dadah dengan 1,434 individu telah pun ditahan. Untuk butiran penuh kita bersama Faris Izzat Syahrudin langsung dari Parlimen. Silakan Faris. Baik Ismail, terima kasih. Itu sebenarnya yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar yang mengatakan bahawa kesalahan berkaitan dadah menyumbang lebih separuh daripada jumlah keseluruhan tangkapan ataupun penahanan rakyat Malaysia di luar negara. Baik, antara kesalahan lain iaitu melibatkan penipuan iaitu seramai 406 orang, pemalsuan kad kredit 132, kesalahan berkaitan kastam 89 orang dan kesalahan berkaitan imigresen 66 orang. Setelah tahanan selesai menjalani hukuman mereka, perwakilan Malaysia akan menguruskan proses dokumentasi termasuk mengeluarkan sijil perakuan cemas sekiranya diperlukan sebagai dokumen perjalanan sementara untuk pulang ke Malaysia. Perwakilan Malaysia juga akan membantu dalam memastikan semua urusan-urusan berkaitan dengan pihak berkuasa tempatan diselesaikan dengan lancar bagi membolehkan bekas tahanan tersebut pulang ke Malaysia dengan selamat. Datuk Kamarudin menjawab pertanyaan Wakil Serian Datuk Seri Richard Riyad Jaim. Baik, kita beralih ke perkembangan berkaitan dengan COVID-19. Seramai 2,023 petugas kesihatan telah dimobilisasikan ke Sabah untuk membantu aktiviti saringan COVID-19 di lapangan dan rawatan perubatan sehingga 6 Disember lalu. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Aaron Ago Dagang berkata, aspek logistik dan penghantaran sampel turut ditambah baik bagi membolehkan keputusan ujian COVID-19 diperoleh dengan lebih cepat. Kerajaan telah mengambil langkah-langkah seperti berikut, khususnya di Sabah. Mempertingkatkan aktiviti pengesahan kes dan kontak secara aktif di lapangan bagi memastikan kesemua yang terlibat disaring dan diasingkan daripada komuniti. Menjalankan aktiviti
ngah kuman dan ngah cemar, dan juga mempertingkatkan penguatkuasaan pematuhan prosedur operasi standard atau PSOP yang melibatkan pelbagai agensi. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kelabakan Ma'mun Sulaiman. Tambah Dato' Aaron, kapasiti aset perubatan dan rawatan di 8 hospital serta 36 pusat rawatan dan kuarantin berisiko rendah COVID-19 di Sabah turut dipertingkat. Kementeriannya juga bekerjasama dengan hospital swasta sebagai persediaan sekiranya situasi penularan COVID-19 di Sabah menjadi lebih serius. Baik, masih lagi mengenai perkembangan COVID-19. Sejak 29 Ogos hingga semalam, seramai 60,583 banduan dan tahanan penjara telah menjalani ujian saringan COVID-19. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said berkata, daripada jumlah itu, 829 disahkan positif. Manakala di depoh tahanan imigresen pula, seramai 1,355 tahanan disahkan positif sejak 1 Mei sehingga semalam. Tahanan Imigresen Bukit Jalil telah mencatatkan jumlah tahanan positif COVID-19 yang tertinggi iaitu seramai 650 orang. Diikuti dengan tahanan depoh tahanan imigresen Langkap iaitu seramai 481 orang, depoh tahanan imigresen Semenyih seramai 127 orang dan depoh tahanan imigresen KLIA dengan jumlah 77 orang. Baki seramai 20 orang lagi tahanan direkodkan di depoh tahanan imigresen Belantik, Putrajaya, Maca Umbu, Lenggin dan juga Juru. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Gopeng, Dr. Lee Boon Chai. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Dr. Ismail memberitahu Jabatan Penjara dan Jabatan Imigresen memiliki SOP khusus bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 ketika mengendalikan tahanan. Ia meliputi proses penerimaan tahanan yang akan diasingkan selama 5 hari dalam bilik tahanan sementara setelah menjalani ujian saringan. Tahanan yang positif akan dihantar ke hospital sementara tahanan yang negatif masih perlu diasingkan selama 9 hari lagi. Sekiranya disahkan negatif selepas 14 hari, barulah mereka akan ditempatkan di dalam penjara utama bersama dengan banduan-banduan lain. Ketika tahanan dibawa ke mahkamah atau hospital, langkah pencegahan penularan diamalkan termasuk penggunaan pelitup separuh muka dan penjarakan fizikal. Baik, kita beralih ke perkembangan ini. Revolusi Industri 4.0 ataupun IR 4.0 tidak mengurangkan peluang pekerjaan kepada rakyat negara ini kerana ia tertumpu kepada bidang berkemahiran rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Lim Ban Hong menegaskan ia secara tidak langsung mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing. Kita menuju ke hala mendapatkan pelaburan yang berteknologi tinggi dan juga kita harap pekerja-pekerja dalam bidang ini akan mempunyai pendapatan yang tinggi. Maka industri 4.0 ini dia memberi satu peluang kepada kita untuk kita kata melahirkan generasi pekerja yang baru yang boleh menggunakan, mengaplikasikan teknologi baru dalam sektor perkilangan dan perindustrian dan dia sebenarnya akan menambah pekerjaan kepada rakyat tempatan kerana yang digantikan ialah industri ialah tenaga buruh dan kerja yang kita bergantung kepada tenaga buruh asing sekarang. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Wakil Jempol Datuk Muhammad Salim Sharif yang ingin mengetahui strategi kementerian untuk memastikan revolusi industri 4.0 tidak memberi kesan buruk kepada rakyat dan negara terutama daripada segi peluang pekerjaan. Baik, saya kira itu sahaja dahulu perkembangan yang dapat saya bawakan langsung dari Parlimen dan seperti biasa Dewan masih lagi bersidang untuk membahaskan RUU Perbekalan 2021 peringkat Jawatankuasa dan sesi perbahasan itu anda semua boleh saksikan di laman YouTube rasmi Parlimen Malaysia. Saya kembali semula bersama dengan Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kaya
pagi makan pagi sekarang. Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Bersua kembali. Menghuni pusat pemindahan sementara banjir sudah menjadi rutin buat sebahagian penduduk kampung Padang Garam Merchang setiap kali musim tengkujuh. Mereka merupakan penghuni tetap di PPS sekurang-kurangnya 3 kali setahun. 5 keluarga berkenaan kini masih berada di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Merchang, Marang berikutan banjir termenung yang melanda kediaman mereka. Kebiasaannya kumpulan ini menjadi penghuni yang paling lama berada di pusat pemindahan. Ekoran banjir termenung yang melanda kawasan rumah mereka lambat pulih. Rumah mereka ditenggelami air lebih 1 meter dalamnya. Balik daripada pusat pemindahan itu dalam 1 hari je duduk rumah. Lepas tu hujan lebat hari tu juga mindah balik. Jadi mindah yang kedua lah. Memang biasa dah. Memang biasa kita duduk kawasan gini kena hormon nak tahu. Awal tahun baru ni kita dengan kerjasama JPS kita telah membersih dua batang tali air. Dan semasa banjir baru ni pun rupanya masalah tu tak boleh selesai lagi. Masih lagi ada air termenung. Yang last kali minggu lepas kita buat kita pasang kalvert yang lebih besar lagi. Penduduk merayu agar kerajaan negeri dan pihak-pihak berkenaan dapat menyelesaikan masalah yang membelenggu kehidupan mereka hampir 30 tahun. Sehingga kini seramai 9 mangsa masih ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Merchang di Marang. Sambutan Hak Asasi Manusia pada 10 Disember ini buat julung kalinya diadakan secara maya. Recover Better, Stand Up for Human Rights dipilih sebagai tema sambutan 2020. Kementerian Luar Negeri KLN dan Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri sekali lagi menjalin kerjasama dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam dan United Nations Malaysia bagi menjayakan sambutan itu. Satu forum secara maya akan dianjurkan dan ia memfokuskan mengenai cabaran dihadapi rakyat dalam menghadapi COVID-19. Forum berkenaan menyasarkan golongan belia dan boleh ditonton menerusi aplikasi Zoom dan YouTube Live. Forum itu turut boleh disaksikan di semua media sosial rasmi KLN, UN Malaysia dan Suhakam. Baik, sedikit perkembangan ekonomi. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP bersikap terbuka menerima maklum balas mengenai inisiatif iSinar. Sebarang perubahan dasar atau penambahbaikan inisiatif iSinar akan melalui proses pertimbangan sewajarnya. KWSP menerusi satu kenyataan menjelaskan cadangan berkenaan akan dibentangkan kepada KWSP untuk kelulusan dan seterusnya mendapatkan pandangan Kementerian Keuangan. Sebelum ini, KWSP mengumumkan ahli boleh menghantar permohonan secara dalam talian menerusi isinar.kwsp.gov.my bermula 21 Disember ini. Aspek pembangunan digital akan diberi tumpuan dalam Pelan Tindakan Sektor Perkhidmatan Baru 2021-2025. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, kesemua program di bawah Pelan Tindakan itu akan menyokong dan melengkapi inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Jelas beliau, kepimpinan juga merupakan elemen penting dalam memastikan revolusi digital diterima dan berjaya dilaksanakan. MITI akan terus memberi dorongan dan panduan untuk memperkukuh industri, terutamanya menggalakkan produktiviti dan kelestarian PKS. Clearly, digitalization will boost productivity growth for SMEs in Malaysia for the immediate, medium and long term. Highly productive economies must adapt quickly
to technological developments, and this involves the willingness of leaders to acculturate new ways of producing goods and services, resulting in innovative ways of operating businesses. Datuk Seri Muhammad Azmin berucap pada sidang Kemuncak Kepimpinan dan Digital 2020 secara maya. Tambahnya, negara ketika ini berada pada kedudukan ke-33 daripada 144 negara melibatkan aspek penggunaan ICT menurut laporan Daya Saing Global 2019. Dengan sokongan dan kerjasama pintar antara sektor awam dan swasta, PKS mampu memperkasa transformasi digital perniagaan sekaligus memperbaiki kedudukan tersebut. Luar negara, seorang wanita dari Britain, Margaret Keenan, menjadi individu pertama di dunia menerima suntikan vaksin COVID-19 dibangunkan Pfizer-BioNTech. Berusia 90 tahun, dia menerima suntikan berkenaan selepas United Kingdom melancarkan program vaksinasi secara besar-besaran. Keenan menjalani vaksinasi di sebuah hospital awam di Coventry, England seminggu sebelum dia meraihkan hari lahirnya yang ke-91. Britain menjadi negara pertama yang memulakan suntikan vaksin kepada rakyatnya dalam usaha memerangi COVID-19. Langkah itu dibuat dengan harapan dunia kembali pulih menentang pandemik yang mengorbankan lebih 1.5 juta nyawa. Sementara itu, Brazil menandatangani perjanjian dengan Pfizer bagi menjamin penerimaan vaksin COVID-19 lebih 70 juta dos mulai Januari depan. Presidennya Jair Bolsonaro menerusi ucapan di Twitter berkata, suntikan berkenaan tidak akan dikenakan sebarang bayaran kepada sesiapa yang memerlukannya. Bagaimanapun, ia hanya akan direalisasikan selepas keberkesanan dan kelulusan diterima daripada pengendali kesihatan Anvisa. Menurut Kementerian Kesihatan Brazil, merekodkan 51,088 kes baharu dan 842 kematian akibat pandemik berkenaan. Laporan kematian yang tertinggi sejak 14 November. Negara Selatan Amerika itu kini menghuni tangga ketiga kes jangkitan dunia dan kedua bagi kadar kematian COVID-19. Beralih ke Amerika Syarikat. Presiden yang dipilih rakyat Joe Biden merancang untuk melantik bekas Gubernur Iowa Tom Vilsack sebagai Setiausaha Agriculture. Dan Vilsack yang pernah menyandang jawatan Setiausaha Agriculture ketika pentadbiran Obama aktif menjalankan kempen untuk Biden di kawasan perdagangan selain menjadi penasihat luar bandar dan pertanian semasa pilihan raya. Dia juga pernah berkhidmat sebagai Gubernur Iowa pada 1999 hingga 2007. Dalam perkembangan sukan, berita gembira buat atlet dan jurulatih. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan memaklumkan allowance atlet dan gaji jurulatih negara tetap dibayar seperti biasa biarpun negara ketika ini sedang dilanda pandemik COVID-19. Menurut beliau, kebajikan atlet dan jurulatih tetap dijaga dengan beberapa kemudahan turut ditawarkan. Jelas beliau, atlet yang menjalani program latihan sepenuh masa ditawarkan pakej latihan yang meliputi allowance latihan bulanan, kemudahan makan dan penginapan, pertandingan secara dalam talian atau simulasi, peralatan latihan selain kepakaran jurulatih serta perkhidmatan sains dan perubatan sukan. Mengulas lanjut, beliau berkata walaupun latihan harian dilaksanakan sepenuh masa, atlet masih lagi tidak dapat menyertai kejohanan antarabangsa sesudah ditangguh atau dibatalkan. Majlis Sukan Negara bersama-sama Persatuan Sukan Kebangsaan dan Institut Sukan Negara ISN menganjurkan pertandingan dalaman secara tertutup bagi memastikan prestasi atlet dapat dinilai dan dipertingkat. Aksi Liga Juara-Juara. Kempen Manchester United dalam kejohanan Eropah itu berakhir selepas tewas 3-2 kepada Leipzig sewaktu aksi peringkat kumpulan H pada awal pagi tadi. Itu juga adalah kekalahan ketiga buat klub Liga Perdana Inggeris berkenaan dalam aksi peringkat kumpulan Liga Juara-Juara musim ini. Dalam perlawanan tersebut, pengurus United Ole Gunnar mengakui pasukannya terpaksa bergelut untuk mendapatkan jaringan selepas tuan rumah Leipzig mendahului 3-0.
3 gol Jerman itu dijaringkan oleh Angelino pada minit kedua, Amado Handara pada minit ke-13 dan Justin Kluivert sewaktu minit ke-69. Sementara 2 gol United hanya mampu diperoleh menerusi sepakan penalti yang dimanfaatkan dengan baik oleh Bruno Fernandes pada minit ke-80 dan jaringan sendiri pemain lawan Ibrahima Konate pada minit ke-82. United mengumpul 9 mata selepas 6 perlawanan berlangsung untuk berada di tangga ketiga kumpulan H. Perlawanan Paris Saint-Germain, PSG dan Istanbul Basaksehir turut menjadi tumpuan dalam aksi Liga Juara-Juara pada awal pagi. Ini kerana saingan kumpulan H berkenaan terpaksa ditangguhkan selepas semua pemain bertindak keluar padang kerana membantah pegawai perlawanan yang didakwa mengeluarkan kata-kata berunsur perkauman. Dan semuanya berlaku apabila penolong jurulatih Basaksehir, Pierre Webo, bekas pemain Cameroon, dilayangkan kad merah kerana pertengkaran di luar padang, membabitkan pengadil keempat Sebastian Coltescu. Dalam rakaman video perlawanan, jelas kedengaran Webo berulang kali bertanya mengapa perkataan berunsur perkauman digunakan untuk merujuk kepadanya. Dan 10 minit kemudian, pemain membuat keputusan keluar dari padang. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA dalam satu kenyataan berjanji yang mana UEFA akan melakukan siasatan terperinci terhadap insiden berkenaan dan mengesahkan perlawanan akan disambung awal pagi esok bermula dari minit ia terhenti. Berikut keputusan perlawanan tumpuan Liga Juara awal pagi tadi. Baiklah saudara, berita tengah hari edisi 9 Disember 2020 berakhir di sini. Terus amalkan mengimbas Mai Sejahtera di mana jua anda berada. Saya Ismail Adnan. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.